Okey, bayangkan situasi ni. Jam dah pukul 2 pagi. Anda penat seharian bekerja dan sekarang ni anda tengah tenung je skrin komputer yang kosong. Kat sebelah pula, ada jadual output SPSS untuk bab 4 yang jujurlah memang memeningkan kepala. Tertekan, buntu dan tiba-tiba terlintas kat fikiran, tak boleh ke aku suruh je ChatGPT siapkan semua ni? Hai semua, selamat datang ke penerangan kita hari ini. Saya kat sini nak jadi mentor peribadi anda, nak tolong anda keluar dari kebuntuan ni. Jom kita mulakan. Jadi, berbalik kepada soalan Cepu Mas tadi, boleh ke AI tulis bab 4 ni untuk anda? Saya faham, godaan tu memang kuat. Tambah-tambah bila tarikh hantar tu makin dekat. Tapi kita kena letakkan sempadan yang sangat jelas kat sini. Jawapannya adalah tak kalau anda nak suruh AI buat 100% kerja tu. Tapi jawapannya ya kalau anda jadikan AI tu sebagai pembantu. Ingat dia, AI ni pembantu yang cemerlang untuk tolong terangkan data anda. Tapi dia bukan penyelidik yang cipta data tu. Penyelidik tu adalah anda. Untuk perkongsian hari ini, kita ada 5 benda penting nak bincang. Pertama, etika AI dalam penyelidikan. Kedua, fahami statistik anda. Ketiga, aliran kerja AI 5 langkah. Keempat, seni menulis teks gesaan. Dan akhir sekali, semakan wajib serta risikonya. Okey, masuk bahagian pertama. Etika AI dalam penyelidikan, menetapkan sempadan. Mari kita fahamkan betul-betul apa yang AI boleh dan tak boleh buat. AI ni memang hebat kalau nak tukar jadual statistik anda yang nampak kaku tu jadi perenggan akademik yang cantik dan lancar. Dia boleh baiki struktur bahasa, malah boleh tegur kalau tafsiran anda tu terlalu melerik-lerik. Tapi, awas ya, ada benda yang AI sama sekali tak boleh sentuh. Dia tak boleh cipta data. Dia tak boleh sesuka hati teka nilai min atau reka peratusan dari udara. Apatah lagi buat analisis tanpa output yang sebenar. Kalau anda suruh juga AI reka data, itu bukan jalan pintas. Itu pemalsuan data. Dan ini satu kesalahan akademik yang sangat-sangat berat. Seterusnya, bahagian kedua. Fahami statistik anda, mengenali pemain utama. Kalau cakap pasal analisis deskriptif, dua benda paling utama yang anda wajib tahu ialah min dan sisihan piawai. Secara mudahnya, min ni purata skor, tak susah pun. Tapi sisihan piawai ni yang selalu orang salah faham. Ia sebenarnya tunjuk sejauh mana jawapan responden tu tersebar daripada nilai purata tadi. Jadi poin pentingnya macam ni. Kalau sisihan piawai tu rendah, maknanya jawapan responden anda tu lebih kurang sama je antara satu sama lain. Kalau tinggi, maksudnya jawapan diorang sangat pelbagai. Anda kena faham benda ni dulu, baru boleh arahkan AI buat kerja. Nah, cuba perhatikan. Sebelum data masuk ke AI, inilah rupa data mentah dari output SPSS. Anda akan nampak kekerapan, maksudnya bilangan orang. Contohnya kat sini, 45 lelaki, 75 perempuan. Dan ada juga peratusan. Kena sentiasa ingat tau, tujuan kita buat analisis deskriptif ni cuma nak jawab satu soalan mudah je. Macam mana keadaan data ni? Kita bukan nak buktikan sebab dan akibat lagi, kita cuma nak bentangkan profil dan dapatan asas. Tu je. Okey, kita teruskan ke bahagian ketiga. Aliran kerja AI 5 langkah dari perisian ke penghantaran. Boleh tak saya minta anda hafal 5 langkah ni? Langkah 1, jalankan analisis sebenar dalam SPSS atau Excel. Aliran kerja anda wajib bermula kat sini, bukan kat ChatGPT. Langkah 2, salin nilai output tu dengan tepat. Langkah 3, beri konteks kepada AI tentang kajian yang anda buat. Langkah 4, baru kita tulis teks gesaan atau prompt untuk tukarkan jadual tu jadi perenggan. Dan langkah 5, semak balik output tu. Tahu tak apa kesilapan paling besar pelajar selalu buat? Diorang terus lompat ke langkah 4, tinggalkan langkah 1, 2 dan 3. Memang cari nahas lah. Bila saya cakap salin tepat kat langkah 2 tadi, dengar sini betul-betul. Nombor 100. Angka ni mesti dan wajib ada masa anda buat semakan. Pastikan peratusan yang anda salin tu, bila ditambah, jumlahnya genap 100%. Kalau anda suap data yang jumlahnya, katakanlah 102% kat AI, AI tu akan mula berhalusinasi. Dia akan bagi analisis yang merapu dan akhir sekali, siapa yang kena panggil dengan pensyarah? Anda juga, bukan AI tu. Masuk bahagian keempat, seni menulis teks gesaan atau macam mana nak bercakap dengan AI. Cuba bandingkan dua gaya tulis prompt ni. Cara pertama ni kebiasaannya pelajar yang tengah kelam kabut buat. Tolong tuliskan analisis deskriptif saya sekarang. Serius, ini gesaan yang sangat lemah. Bila buat macam ni, AI akan reka jawapan umum yang berbunyi macam robot. Tak natural langsung. Cara yang betul adalah kita bagi arahan spesifik berpandukan data yang sebenar. Contohnya, berikut adalah jadual output sebenar saya, tolong tukarkannya kepada perenggan dapatan akademik. Nampak tak beza dia? Barulah nampak profesional dan inilah tahap yang pensyarah nak tengok.
Ada juga kes pelajar risau sebab nilai min kajian dia rendah. Lepas tu, dia pergi type kat AI, tolong jadikan min saya nampak tinggi dan bagus. Tolonglah, jangan buat macam ni. Minta AI pusing cerita, jadikan data tu nampak cantik. Itu penipuan namanya. Cara beretika ialah kita tetapkan parameter, bagi tahu je AI tu, bantu saya tafsir jadual min ni berdasarkan julat kajian saya, di mana 1.5 sifar hingga 2.33 dikira sebagai rendah. Tengok. Anda yang pegang kawalan, macam mana data tu ditafsir, bukan AI memandai-mandai teka untuk anda. Jadi, apa formula rahsia dia? Okey, ni dia. Resepi gesaan sempurna. Setiap kali nak suruh AI tulis perenggan, pastikan anda buat benda ni. Nyatakan jumlah responden sebenar. Bagi jadual data yang betul-betul tepat. Tetapkan julat tafsiran yang jelas. Haramkan sama sekali sebarang penambahan data baru. Dan yang paling kritikal, haramkan AI dari guna perkataan signifikan. Kenapa? Okey, bab ni kita kena kupas sikit. Kita masuk ke bahagian kelima, semakan wajib dan risiko pertahanan terakhir anda. Perkataan ni, signifikan. AI pantang nampak memang dia suka sangat guna perkataan ni supaya ayat tu bunyi lagi gempak dan canggih. Tapi dalam dunia statistik, signifikan ni ada makna yang sangat spesifik. Ia cuma boleh diguna kalau anda buat ujian inferensi, macam ujian T atau ANOVA. Untuk analisis deskriptif biasa, kalau anda sebut min meningkat secara signifikan, itu memang salah dari segi matematik. Berderau darah pensyarah kalau diorang nampak perkataan ini dalam bab 4 deskriptif anda. Benda ni jelas tunjuk yang anda main salin dan tampal AI bulat-bulat. Tolong, buang terus perkataan tu. Seterusnya, ada satu soalan mengelirukan untuk anda. Agak-agak 40% tu boleh dikira sebagai majoriti tak? Selalunya AI akan anggap kumpulan yang paling besar tu automatik jadi majoriti. Tapi dari segi tata bahasa statistik, betul ke ni? Cuba bayangkan situasi ni. Katakan program A ada 40% responden, program B 35% dan program C 25%. Memanglah 40% tu kumpulan paling besar. Tapi perkataan majority tu secara matematiknya bermaksud lebih daripada 50%. Jadi, kalau AI tulis majority responden adalah dari program A, anda silap besar dan markah akan kena tolak. Ayat yang betul ialah responden paling ramai adalah dari program A. Nampak mudah, tapi tolong berhati-hati dengan penggunaan perkataan majority ni. Okey, sebelum nak salin dan tampal hasil AI tu masuk ke dokumen anda, wajib buat senarai semak kendiri ni dulu. Tanya diri anda, adakah anda guna output sebenar? Nombor AI tu sebiji sama tak dengan jadual asal? Ada tak AI memandai tambah fakta pelik yang tak wujud? Adakah perkataan macam majority atau signifikan digunakan tempat yang betul? Dan, ujian paling maut sekali, kalau pensyarah suruh terangkan perenggan tu kat depan, boleh tak anda jawab tanpa gagap? Ingat ya, kalau anda sendiri tak faham apa yang AI tu tulis, jangan sesekali hantar. Alhamdulillah, kita dah sampai ke hujung penerangan kita. Tapi sebelum berpisah, saya nak tinggalkan satu soalan penting untuk anda renungkan. Dalam siapkan penulisan ni, adakah anda yang menguasai AI tu untuk cepatkan kerja atau AI yang sedang manipulasi data tanpa anda sedar? Ingat, integriti penyelidikan tu terletak 100% di bahu anda, bukan di tangan sistem pintar ni. Jadilah pelajar yang bijak, semak setiap baris ayat dan saya doakan anda berjaya siapkan bab 4 dengan cemerlang. Jumpa lagi dalam sesi penerangan yang akan datang.